Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua yang menonton video ini. Semoga hidup anda semua, termasuk diri saya juga, mendapat rahmat dan berkat daripada Tuhan kita semua. Sidang penonton sekalian, pada kali ini saya membicarakan satu persoalan yang ditimbulkan oleh sahabat saya beragama Kristian bertanya, Tuhan manakah yang lebih baik? Tuhan Kristian ataupun Tuhan Islam? Tuhan Islam telah pun menghantar ramai sahabat-sahabat Nabi kamu Muhammad untuk menyelamatkan nyawa kekasihnya Nabi Muhammad. Ramai sahabat-sahabat Nabi Muhammad telah pun mati terkorban semata-mata untuk menyelamatkan nyawa Nabi Muhammad. Sedangkan Tuhan Kristian, dia sanggup mengorbankan satu-satunya anak yang disayangi, satu-satunya anak yang dikasihi, menjelma sebagai manusia untuk mati di tiang salib demi menyelamatkan dosa orang ramai daripada dosa warisan. Jadi berdasarkan pada fakta ini, Tuhan manakah yang lebih baik? Apakah Tuhan Islam yang telah menghantar orang ramai untuk menyelamatkan seorang kekasih Tuhan iaitu Nabi Muhammad, ataupun Tuhan yang telah mengutuskan satu-satunya anak yang disayangi untuk menjelma sebagai manusia dan sanggup mati di tiang salib bagi menyelamatkan manusia daripada dosa warisan? Bukankah ini bukti bahawa Tuhan Kristian lebih baik daripada Tuhan orang Islam? Sidang penonton sekalian, sejauh manakah kebenaran dakwaan ini? Mari kita lihat beberapa perkara sama ada menurut Al-Quran maupun ajaran daripada Bible. Kalau kita ingin mengetahui sesuatu agama, maka kita perlu melihat sumber agama tersebut ataupun sumber asli kitab agama tersebut. Kalau Islam, kita merujuk pada Al-Quran dan hadis. Kalau agama Kristian, kita perlu merujuk pada Bible. Manakala amalan seseorang dalam suatu agama itu tidak boleh jadikan hujah kebenaran agama tersebut. Jadi kita perhatikan di sini. Sejauh manakah kebenaran dakwaan bahawa Tuhan orang Islam telah menghantar orang ramai sanggup untuk dikorbankan demi untuk menyelamatkan nyawa seorang kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Tuhan Kristian menghantarkan satu-satunya anak yang amat disayangi untuk menyelamatkan dosa manusia yang begitu ramai. Sidang pendengar sekalian, sidang penonton sekalian, perhatikan beberapa poin yang saya nak utarakan di sini. Yang pertama, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat mengasihi dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sanggup berkorban apa saja demi melihat keselamatan dan kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sanggup berkorban harta bahkan nyawa mereka semata-mata untuk melihat Nabi Muhammad ataupun menyelamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukanlah bermaksud tuduhan kamu itu benar di mana Tuhan menghantar orang ramai untuk menyelamatkan seorang kekasihnya. Tetapi tanda cinta seseorang, tanda cinta para sahabat Nabi kepada Rasulullah SAW, mereka sanggup berkorban apa sahaja untuk menyelamatkan Rasulullah SAW. Demikian juga pada anda semua, mungkin yang menonton video ini, anda sebagai seorang ayah, anda sebagai seorang ibu. Sebagai ayah dan ibu, kebiasaannya sanggup berkorban apa saja untuk melihat kebahagiaan anak mereka. Ayah dan ibu sanggup tidak makan untuk memastikan anaknya tidak kelaparan. Ayah dan ibu sanggup bersusah payah berhadapan dengan penderitaan untuk melihat kebahagiaan anak mereka. Inilah tanda cinta, tanda kasih sayang dan tanda kasih sayang seorang mukmin ataupun orang yang beriman pada ajaran Nabi Muhammad SAW, pada Allah SWT yang Maha Esa. Mereka sanggup mengorbankan apa sahaja untuk menyelamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang pertama saya nak tekankan bahawa kesediaan para sahabat sendiri untuk berkorban apa saja demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kedua yang saya nak tekankan di sini ialah kenyataan dakwaan bahawa
God the Father, Tuhan the Father telah menghantar satu-satunya anak yang disayangi untuk mati di tiang salib bagi menyelamatkan orang ramai daripada dosa warisan. Sejauh manakah kebenaran dakwaan ini? Tentang dosa warisan, tuan-tuan boleh rujuk dalam video saya sebelum ini, video tentang dosa warisan. Apakah, sejauh manakah kebenaran tentang dosa warisan, dakwaan tentang dosa warisan. Poin yang kedua yang saya nak tekankan di sini. Dakwaan yang menyatakan Jesus mati di tiang salib, mengakui bahawa Jesus sebagai Tuhan adalah bercanggah dengan beberapa ayat Bible. Di mana, poin yang kedua ini adalah orang ramai mengakui Jesus sebagai Rasul, bukan sebagai Tuhan. Sekiranya anda perhatikan sejarah, kedatangan Jesus berdakwah kepada orang ramai. Orang ramai yang bersama Jesus ketika itu tidak ada pun yang menyatakan bahawa Jesus adalah Tuhan. Sebaliknya, sama ada pengikut Jesus, orang ramai yang mendengar dakwah Jesus, bahkan musuh-musuh Jesus sendiri, mengakui bahawa Jesus bukan Tuhan. Bahkan pengikut Jesus menyatakan bahawa Jesus adalah Rasul yang diutuskan. Tuan-tuan boleh rujuk dalam New Testament, Luke chapter yang ke-29, ayat yang ke-19, di mana dalam ayat ini secara jelas menyatakan bahawa Jesus adalah seorang Rasul. Jesus adalah seorang Nabi, bukan Tuhan. Apabila Jesus menyampaikan dakwahnya kepada orang ramai, menunjukkan mukjizat demi mukjizat, orang ramai teruja dengan dakwah beliau. Lalu mereka berkata, "This man was a prophet and was considered by God and by all people to be powerful in everything he said and he did." Orang ini, yakni rujuk pada Jesus, bahkan kita lihat orang ramai menyatakan Jesus sebagai orang. This man, orang ini adalah seorang Rasul. Orang ini adalah seorang Rasul. Orang ramai tidak menyatakan bahawa Jesus sebagai Tuhan, bahkan menyatakan Jesus sebagai manusia. Orang ini menyatakan Jesus sebagai manusia. Yang kedua, a prophet, seorang Rasul, seorang Nabi. Berarti pengakuan Jesus sebagai manusia, pengakuan mereka Jesus sebagai seorang Nabi ataupun Rasul, was considered by God and by all the people to be powerful in everything he said and he did. Tuhan dan juga orang ramai telah pun menganggapnya sebagai seorang Nabi yang powerful, yang cukup hebat terhadap apa yang dia ucapkan dan apa yang dia lakukan. So, poin yang kedua di sini saya nak tekankan bahawa orang ramai mengakui Jesus sebagai Rasul dan mempunyai mukjizat yang cukup hebat, dan Jesus bukan Tuhan. Anda boleh rujuk dalam Luke chapter yang ke-24 ayat yang ke-19. Poin yang ketiga. Tadi saya jelaskan orang ramai mengakui Jesus sebagai Rasul. Poin yang ketiga pula, ingin saya tekankan di sini, Bible menegaskan bahawa Jesus adalah seorang Rasul. Ada banyak ayat yang menjelaskan perkara ini. Cuma dalam kesentukan masa yang ada ini, saya hanya memetik satu ayat tentang perkara ini. Tuan-tuan boleh rujuk dalam John chapter yang ke-17, ayat yang ke-3. The eternal life means to know you, the only true God, and to know Jesus Christ, whom you sent. The eternal life mean, kehidupan yang kekal abadi bermaksud to know you, untuk mengenali kamu, wahai Tuhanku, the only true God. Perkataan the only true God, satu-satunya Tuhan yang esa, adalah cukup jelas menyatakan bahawa konsep Tauhid dalam ajaran Bible, menegaskan Tuhan Maha Esa. Kemudian dalam ayat yang sama menjelaskan to know Jesus Christ, dan untuk mengenali Jesus Christ, whom you sent, Rasul yang kamu utuskan, yang Tuhan utuskan. So ayat ini secara jelas menyatakan bahawa Tuhan Maha Esa dan Jesus adalah utusan Tuhan kepada orang ramai. Dalam teks bahasa Arab pun juga cukup jelas menyatakan bahawa alladzi arsaltahu, Rasul yang telah kamu utuskan.
Jadi perkataan utusan Tuhan, arsaltahu, yang kamu utuskan, cukup terang dan nyata bahawa perkataan Rasul yang berasal daripada bahasa Arab itu benar. Jesus seorang Rasul. Poin yang keempat, Jesus sendiri menegaskan bahawa baginda adalah seorang Rasul. Tidak ada ayat di dalam Bible secara jelas dan nyata di mana Jesus pernah mendakwa, I'm God and worship me as God. Aku adalah Tuhan dan sembah aku sebagai Tuhan. Bahkan dalam dakwah Jesus, Jesus mengajak orang ramai menyembah Tuhan yang esa, bukan menyembah dirinya sebagai Tuhan. Dalam poin yang saya nak tekankan di sini, Jesus sendiri mengaku dirinya sebagai Tuhan, sebagai Rasul, bukan sebagai Tuhan. Tak, maaf. Tuan-tuan boleh rujuk kepada dalam Mark chapter yang ke-6, ayat yang ke-4. Ya? Chapter yang ke-6, ayat yang ke-4. Di mana dijelaskan ketika mana Jesus pergi ke Jerusalem, berdakwah kepada orang ramai, dan dihadiri dalam majlis tersebut, ibunya datang, dan adik-beradiknya datang, dan orang ramai tertanya-tanya, kenapakah adik-beradik Jesus tidak ikut sama dalam dakwah ini? Lalu Jesus menjawab. Jesus said to them. Jesus menjawab pertanyaan mereka. Prophets are respected everywhere except in their own hometown and by their relative and their family. Jesus menjawab, seorang nabi sentiasa dihormati di mana sahaja dia berada, melainkan di tanah airnya sendiri dan di kalangan adik-beradik dan keluarganya. Ini gambaran yang Jesus berikan bahawa Rasul, merujuk pada diri dia, memang hakikatnya Rasul dihormati di mana sahaja berada. Namun orang kampungnya, kampung halamannya tidak menghormati beliau. Bahkan adik-beradik serta sanak saudara kaum kerabatnya tidak menghormati Rasul tersebut. Jadi ayat ni secara jelas dalam Mark chapter yang ke-6 ayat yang ke-4, Jesus mengatakan bahawa dirinya sebagai Rasul. Sebab itulah Jesus menyatakan prophets are respected everywhere. Rasul sentiasa dihormati di mana saja mereka berada, dan ia rujuk pada Jesus sendiri yang juga merupakan Rasul. Poin yang ke-5, dakwaan umat Kristian yang menyatakan bahawa God the Father menghantar anaknya yang disayangi untuk mati di tiang salib bagi menghapuskan dosa warisan adalah satu kenyataan yang amat diragui. Kenapa saya nyatakan demikian? Kenyataan yang amat diragui. Sekiranya benar Jesus datang untuk menyelamatkan manusia daripada dosa warisan, mengapakah dalam dakwah Jesus kepada Bani Israel tidak ada satu ayat pun yang menyatakan, Jesus sendiri menyatakan, aku datang untuk mati di tiang salib bagi menebus segala dosa warisan yang kamu warisi daripada bapa kamu Nabi Adam. Jesus tidak pernah menyatakan demikian. Ini merupakan akidah asas dalam agama Kristian. Mengapa sepanjang dakwah Jesus selama lebih kurang hampir 3 tahun ini, Jesus tidak pernah menyatakan. Jesus tidak pernah menyatakan, wahai Bani Israel, aku datang kepada kamu untuk mati di tiang salib, mati di tiang salib untuk menyelamatkan dosa kamu. Yang ini dosa warisan, dan aku adalah Tuhan yang wajib kamu sembah. Kenyataan ini tidak ada daripada Jesus. Bahkan kenyataan ini timbul selepas perginya Jesus ataupun kematian Jesus ikut pendapat orang Kristian di tiang salib. Sekiranya benar memang Jesus datang sebagai Tuhan untuk mati di tiang salib dan menebus dosa anak Adam, pastinya kenyataan ini jelas ada daripada Jesus sendiri. Tetapi selama 3 tahun Jesus berdakwah, tidak ada kenyataan ini keluar daripada mulut Jesus. Saya tertarik dengan apa yang ditulis oleh Ham Michael Bai dalam buku beliau, The Myth Maker, Paul, The Invention of Christianity. Paul, The Invention of Christianity. Di mana Ham Michael Bai menyatakan bahawa Paul adalah pengasas sebenar agama Kristian. Agama Kristian yang ada sekarang ini adalah diasaskan oleh Paul. Tuan-tuan, puan sekalian,
Ini bukan dakwaan saya. Tuan-tuan boleh rujuk dalam buku yang ditulis oleh Ham Michael. Tajuk buku ini The Myth Maker, Paul and the Invention of Christianity. Jadi Ham Michael menyatakan bahawa agama Kristian yang meyakini Jesus sebagai Tuhan, anak Tuhan yang dihantar oleh bapanya sebagai manusia di muka bumi ini untuk mati di tiang salib bagi menebus dosa anak Adam yang diwariskan oleh bapanya Adam, adalah bercanggah dengan hakikat dakwah yang dibawa oleh Jesus sendiri. Bahkan kalau tuan-tuan perhatikan apa yang dinyatakan oleh Hans Kong dalam buku beliau Jesus in His Time. Hans Kong dalam buku beliau, juga dalam buku beliau Does God Exist? Hans Kong menyatakan bahawa Paul brought a new paradigm shift in Christianity. Paul membawa satu anjakan paradigma yang baru dalam agama Kristian. He was the real founder of Christianity. Beliau adalah pengasas sebenar agama Kristian. Jadi apa yang saya nak gambarkan, bahawa akidah Jesus sebagai Tuhan yang mati di tiang salib ini bukan dibawa oleh Jesus tetapi dibawa oleh Paul, di mana Paul sebenarnya adalah pengasas agama Kristian yang ada sekarang. Poin yang keenam, tidak ada satu ayat pun di dalam Bible di mana Jesus ada mendakwa bahawa God the Father sent him to be crucified. Kenyataan daripada mulut Jesus, kalau kita perhatikan dalam agama Islam, akidah tauhid adalah akidah yang asas, akidah yang cukup nyata. Banyak ayat-ayat dalam Bible yang menyatakan, banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyatakan tentang akidah tauhid. Ya. Ayat yang paling mudah untuk kita faham, kita nyatakan ataupun kita hafal, Qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan ini esa. Ayat yang menyatakan tentang keesaan Tuhan dalam Al-Quran terlampau banyak. Namun yang uniknya, tidak ada ayat dalam Bible yang secara jelas dan nyata menyatakan inilah akidah Trinity. God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. Ayat seperti ini tidak ada dalam Bible. Ya. Bahkan tidak ada ayat dalam Bible worship God in Trinitarian form. Sembahlah Tuhan dalam bentuk Trinity. Sebab itulah apa yang disebutkan oleh Michael Cervantes. Saya kerap mengambil kata-kata beliau ini. I have read the Bible from cover to cover, but I never find the word Trinity in the Holy Bible. Aku telah membaca Bible kulit ke kulit dan aku tidak menemui akidah Trinity, ajaran Trinity, perkataan Trinity dalam Bible. Sebab itulah antara ilmuwan Kristian yang mengkaji tentang New Testament, Bart Ehrman, Bart Ehrman dalam kajian beliau, seorang profesor dalam bidang New Testament, beliau menyatakan bahawa it was Paul who first formulated that belief. He is the founder of the Christian religion. Bart Ehrman menyatakan bahawa Paul adalah orang yang pertama yang membuka ataupun mengadakan formula akidah Trinity, Jesus sebagai Tuhan yang diutuskan untuk mati di tiang salib bagi menebus dosa anak Adam. Ini ajaran yang dibuat oleh Paul menurut Bart Ehrman. Bahkan beliau menyatakan he is the founder of Christian religion. Beliau adalah pengasas sebenar agama Kristian. Kalau tuan-tuan perhatikan, kenyataan-kenyataan yang saya ambil ini, saya tidak ambil daripada kenyataan ulama-ulama Islam ataupun pemikir-pemikir Islam. Bahkan kenyataan-kenyataan ini semua saya ambil daripada ilmuwan-ilmuwan Kristian. Poin yang ketujuh, dakwaan yang menyatakan Jesus sebagai Tuhan menyelamatkan manusia pada dosa warisan ini juga bercanggah dengan ajaran Jesus sendiri. Sebab Jesus, poin yang ketujuh, Jesus tidak pernah mendakwa dirinya sebagai Tuhan. Bahkan Jesus mengajak orang ramai untuk menyembah Tuhan yang esa. Sekiranya Jesus adalah Tuhan, pastinya dia mengajak orang ramai, okay, oh people of Israel, worship me as your God.
Wahai orang Israel, sembahlah aku sebagai Tuhan kamu. Tetapi sebaliknya, ajaran yang dibawa oleh Jesus adalah untuk mengajak orang ramai menyembah Tuhan yang Esa. Tuan-tuan boleh rujuk dalam New Testament Mark, chapter yang ke-12, ayat yang ke-28 hingga ayat 30. Ketika mana Jesus ditanya oleh orang ramai, which commandment is the most important of all? Apakah ajaran paling penting yang kamu bawa? Jesus menjawab, the most important one is this. Ajaran yang paling penting yang aku bawa ialah ini. Listen Israel, dengarlah wahai Israel. The Lord our God is the only Lord. Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Love your Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Cintailah Tuhan kamu dengan sepenuh hati kamu, dengan sepenuh minda kamu, dengan sepenuh jiwa kamu, dengan sepenuh kekuatan kamu. Ini berarti Jesus mengajak manusia menyembah Tuhan yang Esa, dan Jesus sendiri tidak menyatakan pada orang ramai sembahlah dia ataupun Jesus sebagai Tuhan. Dan kalau kita perhatikan teks dalam bahasa Greek pun cukup jelas. Ho Theos Hemon Kurios His Estin. Maksudnya Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Ho Theos Hemon Kurios His Estin. Theos ni maksudnya Tuhan. Ya, sebablah kita ada perkataan teologi, ya, kajian tentang ketuhanan. Theos dalam bahasa Greek bermaksud Tuhan. Ho Theos, Tuhan kita. Hemon Kurios His Estin adalah Tuhan yang Esa. His Estin, Estin ni merujuk pada singular. Is, yang maksudnya dia adalah Tuhan yang Esa. Sekiranya merujuk pada plurals, tidak menggunakan Estin, sebaliknya menggunakan Aisin. Perkataan Aisin maksudnya are. Estin maksudnya is. Jadi ayat ni secara jelas bila menyatakan Ho Theos Hemon Kurios His Estin. Tuhan kita adalah Tuhan, our God is Estin, ya, is the only God, Tuhan yang Esa. Tidak digunakan Aisin, our God Tuhan kita adalah, ya, Trinity. Tuhan kita adalah dalam bentuk Trinity. Tidak dinyatakan demikian. Sebaliknya dinyatakan dalam bentuk singular. Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Poin yang ke-8, Jesus sujud menyembah Tuhan yang Esa. Berarti Jesus menyembah Tuhan. Sekiranya Jesus adalah Tuhan, bagaimana Tuhan menyembah Tuhan? Tuan-tuan boleh rujuk dalam Matthew chapter yang ke-26. Chapter yang ke-26, ayat yang ke-39. He went a little further on, threw himself first downward on the ground, and pray, my Father, if it possible, take this cup of suffering from me, yet not what I want, but what you want. So Jesus maju ke hadapan sikit, kemudian dia sujud, menyentuhkan dahinya ke tanah, lalu berdoa, my Father, wahai Bapaku, if it is possible, take this cup of suffering from me. Wahai Bapaku, sekiranya boleh, jauhkanlah musibah ini daripadaku. Yet, not what I want, tetapi bukan mengikut kehendakku, but what you want, mengikut kehendakmu. Apabila Jesus berdoa kepada Tuhan, memohon pada Tuhan, berarti Jesus bukan Tuhan. Jesus sujud menyembah Tuhan yang Esa, berdoa pada Tuhan. Ini berarti Jesus hanya menyembah Tuhan yang Esa. Yang kedua, Jesus tidak mungkin Tuhan, sebab mana mungkin Tuhan menyembah Tuhan. Yang ketiga, Jesus meminta pertolongan daripada Tuhan. Mana mungkin Tuhan memohon pertolongan pada Tuhan. Ini berarti Jesus bukan Tuhan. Poin yang ke-9, Jesus berlepas diri daripada akidah Trinity. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-116, di mana Allah SWT menjelaskan, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي
wa ummiya ilahaini min dunillah. Qal subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Perhatikan ayat ini. Ketika mana Allah berfirman pada Jesus ataupun Isa putra Maryam, "A anta qulta lin-nasi takhuzuni wa ummiya ilahaini min dunillah?" Wahai Jesus, apakah kamu yang mengajar orang ramai untuk menyembah diri kamu dan ibu kamu sebagai Tuhan selain aku? Qal subhanak. Lalu Jesus menjawab, Maha suci Allah. Ma yakunu li. Tidak selayaknya bagi aku untuk mengatakan apa yang tidak benar seperti mana yang kamu ajarkan. Ini berarti Jesus melepas diri atau berlepas diri daripada apa yang dilakukan oleh orang ramai selepas perginya Yesus yang menjadikan dirinya sebagai Tuhan, yang meyakini akidah Trinity. Sebab Jesus tidak pernah mengajar akidah Trinity. Yang ke-10. Poin yang ke-10. Kedudukan the Father sentiasa lebih tinggi daripada Jesus. Ini berarti the Father adalah Tuhan yang maha berkuasa. Jesus bukan Tuhan. Sekiranya kita lihat akidah Trinity, the Father and Jesus, the Son, are equal. Mereka adalah sama kedudukannya. Tetapi pada hakikatnya kita lihat apa yang dijelaskan dalam Bible, the Father always sentiasa lebih tinggi. Cuba tonton rujuk dalam John chapter yang ke-5 ayat yang ke-30. I can do nothing on my own authority. Aku tidak boleh melakukan sesuatu ikut kehendakku. I judge only as God tells me. Aku hanya melakukan tindakan, mengambil keputusan seperti mana Tuhan telah mengajar kepadaku. So my judgment is right because I'm not trying to do what I want, but only what He who sent me want. Cuba perhatikan betul ayat ini. Aku tidak melakukan mengikut kehendakku sendiri. Aku hanya melakukan judgment, keputusan mengikut seperti mana apa yang Tuhan perintahkan. Keputusan aku adalah benar sebab aku tidak melakukan apa yang datang daripada aku sendiri, bahkan mengikuti apa yang telah Tuhan hantarkan padaku. Tuan-tuan rujuk pada John chapter yang ke-5 ayat 30. Ayat ini secara jelas menyatakan bahawa Jesus lebih rendah kedudukannya berbanding dengan God the Father. Poin yang ke-11 yang penting saya nak tekankan sini, ini berarti bahawa, tuan-tuan perhatikanlah bahawa Tuhan the Father, Tuhan Yahweh, Allah adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang sama. Tuhan yang Maha Esa. Dan tuan-tuan boleh rujuk dalam Deuteronomy chapter yang keempat. Ya. So remember today and never forget, the Lord is God in heaven on earth. There is no other God. Obey all His law that I have given to you. Ya. Deuteronomy chapter 4 ayat 39 hingga ayat 40. Di mana dijelaskan di sini bahawa ingatlah hari ini dan jangan kamu lupa bahawa Tuhan kita adalah Tuhan yang ada di langit, Tuhan yang ada di bumi. Tidak ada Tuhan yang lain selain Dia. Obey, taatlah segala peraturan yang telah aku berikan kepada kamu. So ayat ini secara jelas menyatakan bahawa Tuhan kita adalah Tuhan yang sama. God the Father, Tuhan Yahweh, Allah adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang Maha Esa. Dan perkara yang terakhir yang saya nak tekankan di sini ialah sekiranya Tuhan nak mengampunkan dosa warisan yang diwariskan oleh Nabi Adam pada orang ramai, tidak perlu Dia menghantar anaknya untuk mati di tiang salib. Tuhan Maha berkuasa, Tuhan boleh mengampunkan dosa. Tidak perlu untuk menghantar anaknya untuk mati di tiang salib. Oleh itu, saya menyuruh kepada anda semua untuk menghayati ayat dalam surah Ali Imran ayat yang ke-64. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Katakanlah wahai ahli kitab, marilah kita kembali kepada akidah yang sama di antara akidah kamu dan akidah kami, iaitu marilah sama-sama kita menyembah Tuhan yang Esa dan janganlah kamu melakukan syirik kepada Tuhan dengan sesuatu apapun. Sekian saja penjelasan saya tentang Tuhan manakah yang lebih baik, Tuhan Islam ataupun Tuhan Kristian. Jumpa anda kembali dalam siri video akan datang. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.